berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh NAPIC, salah satu agensi di bawah Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, JPPH. NAPIC telah pun mengeluarkan perangkaan berkenaan dengan betapa rancaknya pasaran hartanah pada suku pertama, kedua, ketiga tahun 2020 yang lepas. Kita dah tengok sebenarnya dalam suku pertama, kedua dan ketiga tahun 2020 tu, kita nampak sebenarnya walaupun dalam keadaan negara kita dilanda pandemik COVID-19, walaupun pada ketika itu kita tengok ekonomi tak begitu stabil. Sebenarnya since 2019 lagi ekonomi bukan negara kita sahaja, ekonomi dunia disebabkan pasaran turunnya harga minyak. So itu sedikit sebanyak memberi impact kepada pasaran ekonomi secara global. Dan kita tengok sebenarnya since 2019 tu pasaran hartanah dilihat semakin merudum, semakin menurun, dan impactnya ke atas negara kita pun kita dah nampak since awal tahun 2019 tu lagi. Dan ramai yang menjangkakan tahun 2019 akan melarat membawa ke tahun 2020. Banyak lambakan penawaran rumah-rumah yang tak terjual akan berlaku. Okay? So perkara tersebut sedikit sebanyak merisaukan pemain-pemain dalam industri hartanah, terutamanya kepada pemaju-pemaju hartanah lah. Tapi sebenarnya benda tu ada blessing in disguise, ada hikmah di sebalik musibah tu. Kalau tuan-tuan perempuan tengok sebenarnya bila kita tengok perangkaan yang telah dikeluarkan oleh NAPIC, berlaku banyak lambakan penawaran terutamanya di sektor pasaran primer. Sektor pasaran primer ni yang pembelian daripada pemaju perumahan. Rumah-rumah yang ditawarkan daripada pemaju perumahan ni memang terlalu banyak lambakan rumah-rumah yang dah siap tapi tidak terjual, ataupun istilahnya kita panggil sebagai overhang. Rumah-rumah overhang ni memang terlalu banyak. Okay, terutamanya bagi rumah-rumah high rise, rumah-rumah jenis berserata. Ataupun bahasa mudahnya kita panggil rumah pangsa lah, apartmen ke kondominium ke. So rumah-rumah macam ni yang sebenarnya banyak yang tak terjual. Dah siap, mungkin dah siap daripada tahun lepas lagi, tapi masih lagi belum dapat menarik minat bakal-bakal pembeli untuk membeli rumah-rumah tersebut. Okay, jadi bila berlaku macam tu, sedikit sebanyak kesannya yang kita dah dapat nampak sekarang ni, pemaju-pemaju perumahan ni terpaksa menurunkan harga ataupun memberikan package yang dahulunya mereka tak pernah ambil kisah pun, ataupun dulu pemaju-pemaju ni mungkin rasakan yang mereka ni kebal, kalis daripada segi harga, kalis daripada segi permintaan dan sebagainya. Jadi bila berlakunya kegawatan ekonomi pada tahun 2019 membawa ke tahun 2020 bila kita dilanda badai tsunami COVID-19, benda tu akan sedikit sebanyak nampak memberi impact kepada pemaju perumahan yang telah sedikit sebanyak terkesan dengan impact tersebut. Jadi mereka mengambil langkah menurunkan sedikit demi sedikit harga rumah di pasaran primer. Okay, so bila harga rumah yang ditawarkan tu lebih rendah. Okay, harga rumah mungkin publish rate ataupun harga yang diletakkan di dalam perjanjian jual beli tu sama je, tak berbeza. Cuma package yang diberikan adalah diberi package tambahan selain daripada HOC ataupun Home Ownership Campaign, kempen pemilikan rumah yang dianjurkan oleh pihak kerajaan ini di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okay, pemaju-pemaju perumahan ni pun disyorkan ataupun digalakkan untuk memberi package tambahan untuk merangsang lagi minat bakal-bakal pembeli rumah, terutamanya pembeli rumah pertama untuk memiliki hartanah ketika pasaran dilihat lebih suram tahun lepas. Okay, jadi kita dapat tengok banyak pemaju-pemaju perumahan yang menawarkan diskaun untuk harga-harga yang telah mereka publish sebelumnya. Kalau katalah dulu mereka meletakkan harga 400,000 untuk rumah yang mereka jual, bila berlakunya pandemik ni dah makin tak ramai orang yang berminat nak beli hartanah daripada mereka, mereka turunkan harga, mereka memberikan cashback, memberikan rebate dan sebagainya, dan ini sedikit sebanyak mendatangkan kelebihan lah kepada kita sebagai bakal-bakal pembeli, terutamanya bagi mereka yang berhasrat untuk membeli rumah pertama. Okay, so itu antara perkara yang menyebabkan tahun 2021 ni adalah antara tahun yang terbaik tuan-tuan perempuan untuk membeli rumah yang pertama. Okay, yang kedua yang kita nampak
perks ataupun rangsangan yang diberikan oleh pihak kerajaan itu sendiri. Okay, selain daripada HOC 2020 yang membawa ke tahun 2021 ni, okay, HOC sekarang ni dilanjutkan tuan-tuan dan puan, untuk mereka yang mungkin tak tahu lagi, kalau dulu HOC hanya terhad sehingga bulan Jun 2021, tapi sekarang ni dilanjutkan sehingga penghujung tahun ni, sehingga bulan Disember 2021. Jadi bagi mereka yang ingin membeli hartanah daripada pemaju perumahan, yang dah tahu tentang pakej rangsangan ekonomi di bawah penjana, iaitu kempen pemilikan rumah 2020 tu, tempohnya telah dilanjutkan sehingga penghujung tahun 2021. Jadi tuan-tuan perempuan yang tak sempat nak beli rumah pada bulan ni, mungkin tak perlu risau, kita ada masa sehingga hujung tahun 2021 ni. Jadi kita boleh grab peluang tu bagi mereka yang berhasrat untuk memiliki ataupun membeli rumah daripada pemaju perumahan di pasaran primer. Okey, yang kedua yang saya nak sebutkan tadi tu berkenaan dengan pakej rangsangan juga yang diberikan oleh kerajaan, yang diberikan oleh kerajaan iaitu pengecualian duty stamp. Pengecualian duty stamp ni tidak terhad untuk pasaran primer sahaja, tapi termasuk juga di pasaran sekunder bagi mereka yang ingin membeli rumah, membeli hartanah di pasaran sekunder secara subsale daripada orang perseorangan ataupun melalui ejen-ejen hartanah, melalui perunding-perunding hartanah. Tuan-tuan perempuan juga boleh mendapatkan diskaun ataupun peremitan duty stamp sekiranya tuan-tuan perempuan adalah pembeli kali yang pertama yang membeli hartanah rumah kediaman. Kena emphasize kat situ. Hartanah tu adalah rumah kediaman saja. Tanah lot kosong tak boleh, lot komersial seperti rumah kedai dan sebagainya tak boleh. Hanya terhad untuk rumah kediaman, rumah kediaman saja yang berharga 500,000 dan ke bawah. Okey, so itu tuan-tuan perempuan boleh dapatkan peremitan ataupun diskaun duty stamp kalau sekiranya tuan-tuan perempuan membeli harga rumah tersebut 500,000 dan ke bawah, duty stamp dikecualikan sepenuhnya. So sampai bila sebenarnya ada pengecualian duty stamp ni? Sampai penghujung tahun 2025. 5 tahun tuan-tuan perempuan, daripada tahun ni sampailah penghujung tahun 2025. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau sekiranya masih lagi belum ada kemampuan, belum bersedia lagi untuk membeli rumah dalam tahun 2021 ni, jangan risau. Kalau nak dapatkan pengecualian duty stamp, boleh dapatkan pengecualian tersebut sehingga tahun 2025 nanti. Okey, so berapa diskaun yang tuan-tuan boleh dapat? Kalau katalah tuan-tuan membeli rumah berharga 500,000, diskaun duty stamp yang boleh dapat adalah RM9,000 ataupun kita boleh kecualikan. Tak perlu lagi nak membayar duty stamp sebanyak RM9,000 tu kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. So itu antara perks yang diberikan di bawah belanjawan 2021 yang lepas. Okey. So tuan-tuan puan, dua perkara yang saya dah sebutkan tadi untuk bakal-bakal pembeli bagi merangsang lagi ekonomi, terutamanya di pasaran hartanah di Malaysia ni. Yang pertama, kempen pemilikan rumah di bawah pakej penjana 2020. Okey, yang kedua adalah berdasarkan kepada belanjawan 2021, pengecualian duty stamp bagi mereka yang membeli hartanah ataupun beli rumah kediaman untuk kali yang pertama, terhad setakat harga rumahnya 500,000 dan ke bawah. Okey, bagi bakal-bakal penjual pula, bakal-bakal penjual yang ingin menjual rumah dalam tahun ni, tuan-tuan puan, kalau katalah berada dalam keadaan tertekan, tersepit, tak boleh nak maintain, tak boleh nak servis loan installment setiap bulan, tuan-tuan perempuan boleh mendapatkan pengecualian CKHT ataupun pengecualian RPGT. Okey, apa yang dimaksudkan dengan CKHT? CKHT itu adalah cukai keuntungan harta tanah. Macam yang saya dah terangkan banyak kali dah sebenarnya perkara ni. Bagi mereka yang membeli rumah, mereka dikenakan duty stamp. Duty stamp untuk bakal-bakal pembeli rumah kena bayar kepada lembaga hasil dalam negeri. Bagi mereka yang melupuskan ataupun menjual pula rumah, mereka akan dikenakan CKHT ataupun cukai keuntungan tanah berdasarkan kepada keuntungan yang diperolehi hasil daripada penjualan rumah tersebut. Macam mana nak kira CKHT? CKHT ni adalah daripada harga kita jual sekarang ni, kita tolak dengan harga masa kita beli rumah tersebut dulu. Okey, harga pelupusan, harga kita jual, tolak dengan harga perolehan masa kita peroleh ataupun beli rumah tersebut dulu. Okey, ada differentnya kat situ. Okey, katalah kita jual sekarang ni harganya 400,000, kita beli dulu katalah 350,000. So ada untung 50,000 di situ dan 50,000 tu tertakluk kepada pengenaan cukai keuntungan harta tanah, CKHT. Jadi berdasarkan kepada
orang kata apa, belanjawan, bukan belanjawan, dia package bawah penjana tak silap saya. Penjana apa ni tahun lepas, dia apa ni kerajaan memberikan pengecualian CKHT, pengecualian cukai keuntungan hartanah bagi mereka yang ingin menjual hartanah sebanyak 3 kali. Dalam tahun 2021 ni. CKHT tu dia punya pengecualian sehingga hujung tahun 2021 ni saja. Sehingga tahun 2021 hujung tahun ni, maknanya 31 Bulan 12 2021 sahaja. Jadi kalau tuan-tuan puan sebagai penjual yang berhasrat untuk menjual rumah masing-masing, tuan-tuan puan boleh mendapatkan pengecualian. Okey, ini pun terhad untuk rumah kediaman saja, tak termasuk pelupusan ataupun penjualan tanah kosong, tak termasuk pelupusan ataupun penjualan rumah kedai ataupun lot-lot komersial. Hanya terhad untuk rumah kediaman. Macam kita punya stamp duty punya pengecualian tadi tu. Sama je. So kalau katalah tuan-puan jual rumah kediaman, jual pula ada untung, keuntungan yang ada tu sepatutnya kena cukai, tapi tuan-tuan puan boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian cukai keuntungan tanah. Okey, so itu yang antara perkara-perkara yang menyebabkan, yang memungkinkan alasan-alasan kenapa saya cakap tahun 2021 ni adalah tahun terbaik untuk tuan-tuan puan yang berhasrat untuk membeli rumah, dan bagi mereka yang dah tak tahan lagi nak menanggung beban hutang dan sebagainya, mungkin tersilap pencaturan bila membeli ataupun melabur dalam bidang hartanah ni dulu, yang nak melupuskan pula hartanah masing-masing. Jadi tuan-tuan puan boleh menjual dan dapatkan pengecualian RPGT ataupun CKHT dalam tahun 2021 ni. Okay. So itulah sikit sebanyak apa yang saya dah kongsikan pada hari pertama. Hari pertama saya bercerita tentang kenapa tahun 2021 ni tahun yang terbaik untuk tuan-tuan puan membeli rumah. Okey, saya tegur sekejap kawan-kawan yang dah masuk. Muaz, Waalaikumsalam. Terima kasih Muaz. Syafiq pun ada. Waalaikumsalam. Mortgage consultant. Abang mortgage jambu kita. Terima kasih. Prince Junior Syed Putra, terbaik coach. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tuan Zainul. Okay, terima kasih kepada semua yang dah join. Terima kasih kepada semua yang sudi tekan button share untuk kongsikan rancangan live saya pada pagi ni. Okay, yang kita recap balik hari yang kedua. Okay, tu tadi yang saya cerita tu hari pertama. Okay, hari yang kedua kita sama-sama bincangkan tentang topik valuation. Sahabat saya Tuan SR Nurullah, Pak Lah, telah bersama-sama dengan kita membincangkan tentang topik valuation. Macam mana sebenarnya tuan-tuan puan nak tentukan harga hartanah ataupun rumah yang tuan-tuan puan nak beli, macam mana kaedahnya, nak tengok kat mana. So Pak Lah pun ada kongsikan berkaitan dengan website bricks.my, dan Pak Lah juga ada kongsikan mekanisme macam mana sebenarnya seorang valuer bertauliah yang telah ditauliahkan oleh pihak lembaga menjalankan kerja-kerja valuation. So kaedah-kaedah yang digunakan tu macam mana. Okay, jadi Pak Lah dah kongsikan sebenarnya kalau kita nak beli rumah, antara perkara mustahak yang tuan-tuan puan perlu fahamkan dan perlu lakukan adalah memastikan dulu market value rumah yang kita nak beli itu adalah di paras harga yang dipanggil median price ataupun harga tengah-tengah. Tak terlalu tinggi sangat ataupun tak terlalu rendah sangat. Tak terlalu rendah sangat tu baguslah. Tak terlalu tinggi sangat. So itu yang kalau kita sebagai bakal pembeli kita tengok. Kalau katalah harga yang ditawarkan tu terlalu tinggi, jadi kita boleh elakkan daripada beli rumah-rumah yang ditawarkan tersebut. Jadi kalau tuan-tuan puan berhasrat nak beli pula dengan pemaju perumahan, kena pastikan macam yang Pak Lah dah share, kita kena tengok harga median pasaran semasa dekat kawasan sekitar tu untuk pasaran subsale. Kalau katalah developer tu jual dalam kawasan Kajang, kita nak beli rumah tersebut yang terletak di kawasan Kajang juga, pemaju tawarkan harga sekian-sekian, kita tengok harga rumah-rumah subsale dekat kawasan Kajang, kawasan sekitar tu berapa yang dijual. Okay, so kena compare apple to apple lah, jangan compare apple dengan buah durian. So memang harganya tak sama lah kan. So kita tengok kalau kata rumah kita nak beli tu adalah rumah teres 2 tingkat, kita tengoklah rumah yang lebih kurang sama, dia punya square feetnya, dia punya desainnya lebih kurang dan sebagainya. So kita tengok harganya mestilah tidak jauh beza dengan harga yang ditawarkan untuk pasaran subsale. So itu antara kaedah-kaedah langkah-langkah yang kita perlu ambil. Okay, so yang pertama yang saya dah sebutkan tadi berkaitan dengan kenapa tuan-tuan puan perlu memiliki ataupun membeli hartanah pada tahun 2021 ni, dan yang kedua, nak beli rumah kena pastikan dulu market value rumah tersebut berdasarkan kepada kaedah yang telah dikongsikan oleh Pak Lah pada hari yang kedua kita belajar hari itu dengan dia lah. Okay. Hari yang ketiga kita ada Puan Haslinda, Ren Haslinda.
yang bersama-sama dengan kita berkongsi pengalaman beliau, berkongsi pendapat beliau, kenapa tuan-tuan perempuan perlu berurusan dengan perunding hartanah yang berdaftar ataupun dalam bahasa mudahnya kita panggil sebagai REN, Real Estate Negotiator. Okay, dan sebenarnya banyak um, perkara-perkara yang memudahkan tuan-tuan perempuan jika tuan-tuan perempuan berurusan dengan perunding hartanah yang berdaftar. Okay, yang pertama sekali, perunding hartanah yang berdaftar ni sebenarnya tuan-tuan perempuan tak perlu risau sebagai bakal pembeli, bukan tuan-tuan perempuan yang menanggung ataupun yang membayar komisen kepada ejen ataupun perunding hartanah ni. Yang menanggung ataupun membayar komisen perunding hartanah adalah pihak penjual. Jadi bila kita nak membeli rumah, kita berurusan dengan perunding hartanah, sebenarnya kita tak perlu pun nak bayar dia punya kata apa charges ataupun commission sebagai pembeli. Okay? Jadi yang apa tu harga rumah yang kita bayar. Contoh katalah kita nak beli harga rumah tu 300,000, okay, dan kita hanya perlu membayar 300,000 saja. Kita tak perlu lagi nak membayar tambahan extra charges untuk cover cost kata apa commission kepada ejen tadi. Dan penjual pula, okay, penjual yang ingin menjual rumah tersebut, bila dia menggunakan khidmat perunding hartanah ataupun rent ni tadi, maka penjual tu kena faham, kena akur bahawa bila kita menggunakan khidmat perunding hartanah ataupun rent, penjual-penjual ni perlu membayar komisen sebagai sagu hati kepada perunding-perunding hartanah. Okay, sekejap tuan-tuan, ada call masuk sekejap. Hello. Ya, ada Grab okay, boleh masuk. Thank you. Okay, wife saya ada order makanan tadi, so saya security guard call so minta maaf lah ada gangguan sekejap. Okay, kita sambung balik apa yang kita nak sharekan tadi. So rent ni bila kita berurusan dengan mereka, pertama kita tak perlu risau sebagai pembeli, kita tak perlu bayar pun komisen. Yang menanggung komisen adalah penjual. Okay? Dan penjual ni pula jangan risau kalau misal kata tuan-tuan perempuan tak tahu berapa sebenarnya percentage ataupun berapa sebenarnya komisen yang perlu dibayar kepada penjual ni. Okay, saya pun dah terangkan dan ejen Ren Haslinda pun ada terangkan, komisen yang dibayar oleh penjual kepada perunding hartanah ataupun rent ni terhad setakat 3.18% sahaja. Itu maksimumnya. Ataupun ada setengah ejen yang tidak mengenakan 0.18% tu. Maknanya maksimum up to 3%. Sebab 0.18 tu adalah SST yang perlu dibayar kepada pihak kerajaan. So tuan-tuan perempuan boleh negotiate lagi sebenarnya. So bila berjumpa dengan perunding hartanah ni, kalau katalah dia rumah yang nak dijual tu mungkin harganya mahal, mungkin harganya lebih daripada 500,000 ataupun lebih daripada 1 juta. Jadi kebanyakan perunding-perunding hartanah ni dia masih lagi boleh negotiate, boleh negotiate dari segi rate, berapa persen yang perlu dibayar kepada ejen tu sebagai komisen mereka. Jadi tuan-tuan perempuan kena pandai-pandai lah berbincang dengan mereka dulu, nego dengan mereka dulu, kadar komisen yang perlu dibayar kepada mereka tu boleh lagi dipertimbangkan, boleh dibincangkan lagi insyaAllah. Okay, itu untuk bakal-bakal penjual lah. Maknanya kelebihan lain yang kita boleh dapat bila kita berurusan dengan perunding hartanah ni, okay, Lin pun ada tegangkan urusan-urusan daripada awal sampai habis, sampailah ke proses untuk perjanjian jual beli yang dilakukan oleh peguam, itu semua boleh diuruskan oleh perunding hartanah. Okay, contohnya macam tuan-tuan perempuan tak tahu cara nak buat submission untuk loan application. Okay, jadi perunding hartanah akan bantu tuan-tuan perempuan untuk dapatkan dokumen, compilekan dokumen, hantar kepada pihak bank, hantar kepada mortgage consultant macam Syafiq dan sebagainya. Jadi itu adalah antara tugasan yang dilakukan oleh perunding hartanah. Okay, yang seterusnya, perunding hartanah juga boleh pastikan kalau katalah kita nak beli rumah tu kita ada komplain, kita ada tak puas hati dengan owner rumah, kita minta owner rumah ni rectify ataupun betulkan benda-benda yang sakit mata kita tengok. Contohlah, ada pokok semak samun kat depan rumah, mungkin ada pintu yang terkopak, mungkin ada bumbung yang bocor, ada pipe yang hilang dan sebagainya. Jadi kita boleh komplain melalui perunding hartanah tadi, dan perunding hartanah boleh bawa aduan kita tu pada penjual untuk penjual rectify dulu. Okay, so mungkin ayat yang kita selalu gunakan, okay, saya setuju nak beli rumah ni tapi saya minta Encik sebagai perunding hartanah untuk bawa aduan-aduan saya ni, okay, kepada pihak penjual dan pastikan penjual rectify dulu apa-apa masalah yang berlaku tu untuk diperbetulkan, dan bila dia dah setuju barulah kita akan setuju untuk beli rumah ni lah. So itu antara benda-benda yang ni, dan seterusnya perunding hartanah juga bertanggungjawab untuk
berunding, nama pun perunding hartanah kan, nama pun real estate negotiator, so maknanya perunding hartanah ni dia pun bertanggungjawab untuk berunding dengan penjual tadi berkaitan dengan harga, macam mana cara pembayaran, terma-terma yang disetujui oleh bakal pembeli, dan bila bakal pembeli dah suarakan, dan tuan-tuan perempuan jangan risau, suarakan apa benda yang tuan-tuan perempuan ingin dibuat oleh penjual tadi, jangan orang kata apa, malu-malu, jangan segan-segan untuk menyampaikan, untuk menyuarakan perkara tersebut kepada perunding-perunding tanah untuk mereka bantu tuan-tuan perempuan semua bagi proses tu dilancarkan dengan lebih baik lah. So tu antara perkara yang kita dah belajar pada hari yang ketiga bersama Ren Haslinda. Okay. Seterusnya pada hari yang keempat, apa yang kita dah belajar? Hari yang keempat kita bersama-sama dengan Syafiq, Abang Mortgage Jambu kita, Syafiq pun ada pada pagi ni dengan AMJ. So Syafiq AMJ pun dah ceritakan tentang proses loan application, apa dokumen-dokumen yang kita perlu ada, apa dokumen-dokumen yang kita perlu hantarkan kepada dia untuk dia proses permohonan pinjaman perumahan dengan pihak bank. Dan bagaimana sekarang ni, adakah betul sangkaan ataupun tuhmahan yang dilemparkan kepada banker-banker berkaitan dengan loan susah nak approve, loan rate yang mahal dan sebagainya. Jadi semua tu adalah tumahan yang palsu belaka, benda-benda yang tak betul. Sebab hakikatnya sekarang ni memang kita dah dapat nampak, kita dah dapat lihat kebanyakan proses-proses tu jadi bermasalah disebabkan kita punya dokumen peribadi yang tak lengkap. So bila kita nak hantar kepada banker ni, sebab tu bagusnya advantage bila kita gunakan khidmat mortgage consultant, sebab mortgage consultant macam Syafiq ni, dia dah gunakan pengalaman dia untuk check dulu, periksa dulu dokumen yang dah dihantar oleh kita ni dah lengkap ke belum. Bila dah lengkap barulah dia hantar kepada pihak bank, barulah bank boleh proses. Kalau kita berurusan secara direct, bukan tak boleh, boleh sebenarnya. Kalau kita nak uruskan benda tu secara direct dengan banker, lagi bagus sebenarnya. Tapi kalau katalah kita tak tahu cara, ataupun kita mungkin masih baru, masih hijau lagi dalam bidang hartanah ni, kita boleh je gunakan khidmat perunding konsultan pembiayaan ataupun mortgage consultant ni, macam Abang Syafiq AMJ kita, sebab dia boleh membantu kita. Dan kita jangan risau sebab dia tak kenakan apa-apa charges ataupun bayaran pun. Bagus buat kerja percuma, lillahi ta'ala je Syafiq ni sebenarnya. Bukan nak up Syafiq lah, tapi sebenarnya saya dah banyak berurusan dengan dia. So ada loan-loan kita yang kita dah, klien-klien saya lah khususnya, sebagai seorang peguam, ada klien-klien yang datang direct kepada saya minta kita uruskan tentang pembiayaan perumahan dia dan sebagainya. Jadi macam saya sentiasa sibuk, banyak kerja-kerja yang perlu saya lakukan di pejabat, untuk prepare perjanjian jual beli, untuk draft agreement dan sebagainya. Jadi apa yang saya buat, saya membina networking dan berkenal-kenalan dengan sahabat-sahabat macam Syafiq ni, sebab saya dah tahu mereka ni memang kerja tip-top, kita boleh pass saja apa-apa benda tu kepada dia dan dia tahulah nak menguruskan tu macam mana. Dan tak perlu pun nak bayar service charges dia buat tu memang percuma sahaja tuan-tuan perempuan. Dan macam mana Syafiq dapat income dari situ, yang tu sebenarnya adalah commission yang dibayar, komisen yang dibayar oleh pihak bank kepada dia dan sebagainya. Jadi kita tak payah fikir dah, kita tak payah risau tentang benda tu. Tu antara dia dengan pihak bank lah, kan. So antara kita sebagai pembeli dengan mortgage consultant ni, kita tak perlu nak bayar apa-apa charges pun. So itu antara kelebihan kenapa kita sepatutnya berurusan dengan mortgage consultant, ataupun kalau kita ada pengalaman, kita nak berurusan direct dengan pihak bank pun boleh, tak ada masalah. Okay, so Syafiq dah kongsikan juga, kalau katalah kita ada baru pertama kali nak buat pinjaman perumahan ni, sebaik-baiknya kita dah buat pinjaman lain terlebih dahulu untuk ada track record dengan pihak bank. So tu pun antara benda yang Syafiq dah kongsikan. So bila kita ada pinjaman, contoh kredit card, kita dah ada pinjaman katalah personal loan ataupun loan kereta, tapi itulah, jangan buat terlalu tinggi sangat bila kita buat pinjaman yang terlalu tinggi, sebab dia just nak nampakkan ada transaksi saja. Itu sebenarnya tujuan kita buat pinjaman tu. Jadi kalau ada kredit card tu, katalah kita swipe, hari yang kita swipe tu esok kita terus bayar. So nak nampakkan transaksi tu ada, berlaku pembelian barangan, dan kita terus dah tahu dah berapa yang kita buat bayaran untuk membeli barang tersebut
menggunakan kredit kad tadi tu, kita terus saja bayar. So anggap macam benda tu macam debit card lah kan. So itu antara cara macam mana kita nak pastikan yang loan kita tu mudah untuk diluluskan. Sebab bank ni dia suka tengok bakal-bakal peminjam yang memang dah ada rekod transaksi, yang dah ada rekod pinjaman sebelumnya. Jadi itulah yang sebaik-baiknya. So kalau kita tak ada lagi rekod pinjaman dengan pihak bank, jadi dinasihatkan kalau boleh kita adakan pinjaman yang kecil untuk menampakkan yang kita punya disiplin membayar tu. So antaranya adalah kredit kad lah. Okay, so itu antara apa yang Syafiq telah kongsikan pada hari yang ketiga. Okay, kejap saya tengok soalan yang masuk ni. Tuan Zainul ada tanya ni, CKST boleh ambil kira ataupun tolak kos-kos penyelenggaraan pembaikan improvement yang dibuat ke atas rumah, make sure owner simpan risik-risik tersebut. Yes, betul. Okay. Tapi macam yang saya beritahu tadi, Tuan Zainul, okay, dalam tempoh sehingga hujung tahun 2021 ni, tak payah risau. Kita boleh dapatkan pengecualian, kita hantar je borang. Untuk penjual tu ada 2 borang kita perlu hantar, CKST 1A dan juga CKST 3. 1A untuk declare, 3 untuk memohon pengecualian. Dan dia akan berikan pengecualian penuh. Tu kalau kita jual rumah kediaman lah. Tapi kalau katalah macam kita jual tu rumah kedai ataupun tanah kosong, tu memang tak dapat pengecualian CKST, kita kena bayar jugalah. Jadi macam yang Tuan Zainul sharekan ni, CKST tu boleh dikurangkan dengan menyertakan bersama-sama dengan borang CKST 1A tadi. Katalah tuan-tuan perempuan menjual rumah kedai, rumah kedai yang memang tak boleh nak apply pengecualian terus di bawah penjana, kita tak boleh nak dapatkan pengecualian penuh CKST. Jadi yang kita boleh mohon adalah pengurangan cukai tersebut dengan cara kita lampirkan apa-apa resit, apa-apa perbelanjaan, invoice yang kita dah bayar kepada pihak kontraktor kalau kita ada buat proses untuk renovate rumah kedai tersebut, bila kita ada buat proses untuk menaik taraf rumah kedai tersebut. Jadi bil-bil kita kena simpan, kena pastikan semua tu dilampirkan untuk mengurangkan cukai yang boleh dikenakan ke atas kita lah. Okay, terima kasih Tuan Zainul atas perkongsian tu tadi. Okey, Syafiq ada tanya juga ni. Jika refinance adakah dikecualikan juga ke coach? Okey, refinance sebenarnya tak. Refinance dia bukannya melupuskan, dia hanya tukar ataupun salin bank. Dia bukan salin baju je, salin bank. Katalah dulu dia buat bank sotong, loan yang pertama dia buat dengan bank sotong, dia refinance buat dengan bank rimau ataupun dia refinance buat dengan bank sotong juga. Dia tak jual pun, dia tak lupuskan pun dia punya rumah tu. Maknanya dia cuma refinance tu dia cuma membuat pinjaman semula. Okay, dari segi istilah cukai keuntungan harta tanah, sebenarnya tak wujud pun keuntungan di situ sebab dia refinance. Rumah tu tak dilupuskan sebab mekanisme untuk kita ambil kira benda tu sebagai cukai keuntungan harta tanah adalah apabila rumah tersebut dilupuskan. Kena faham, kena ingat tu, dilupuskan. Dilupuskan maknanya dijual. Kalau refinance, rumah tu masih lagi milik dia. Jadi bila rumah tu tak dijual ataupun tak dilupuskan, maka tak wujud pun cukai keuntungan harta tanah di situ. Okay, so kalau untuk menjawab soalan Syafiq tu, tak payah risau. Refinance ni tak dikenakan cukai sebenarnya, bukan kita nak kena apply pengecualian pun. Tak dikenakan cukai sebab kita tak lupuskan rumah tu. Kita cuma salin tikar je, salin bank je, tukar baju je. Okay, Cik Rafiq. Salam coach, Waalaikumsalam. HOC ni applicable untuk second house tak? House price RM500,000. Okey. Untuk HOC, kempen pemilikan rumah yang kita nak beli daripada pemaju di pasaran primer, sebenarnya untuk pembeli-pembeli rumah kali kedua pun layak untuk mendapatkan HOC. Dia tak terhad untuk pembelian rumah kali yang pertama saja. Kali yang kedua pun boleh. Untuk harga rumah di atas RM500,000 tak ada masalah. Boleh. So tuan-tuan puan, apa yang saya syorkan, pergi ke pejabat pemaju tadi ataupun tuan-tuan perempuan sekarang ni tengah PKP macam mana nak pergi kan apalah coach ni, dia boleh telefon lah kita tengok website dia, kita dapatkan nombor telefon dia, kita contact dia punya hunting line dia, so kita terus tanya dengan dia adakah projek you ni masuk di bawah package HOC ataupun tidak. Okay, jangan salah faham, bukan semua pemaju perumahan yang turut serta dalam program HOC ataupun kempen HOC ni, bukan semua. Ada sesetengah pemaju saja yang mendaftarkan diri mereka dengan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Itu saja yang boleh enjoy ataupun boleh menikmati faedah-faedah yang diberikan oleh pihak kerajaan di bawah kempen pemilikan rumah tersebut. Okay, jadi kena check dulu. Telefon je dulu, hello dia. Okay, hello. Hello pun nak kena tanya, nak kena ajar.
Hello, you ni pemaju perumahan sekian-sekian kan? Okey, saya nak tanya lah, you punya projek ni fall under HOC ke tak? Okey, kalau betul lah fall under HOC, saya nak tanyalah apa you punya package yang you bagi untuk HOC ni. Okay, biasanya dia akan sebut lah, okay, kita akan bagi diskaun. Okay, diskaun biasanya untuk enjoy HOC ni campaign ni, dia kena bagi diskaun sekurang-kurangnya 10%. 10% dia kena bagi diskaun pada bakal-bakal pembeli. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh dapatkan pengecualian duty stamp. Tak payah bayar lagi duty stamp kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. So itu antara perkara-perkara yang diberikan di bawah package home ownership campaign ataupun campaign pemilikan rumah di bawah package penjana itu. Okay, so jadi untuk menjawab Tuan Rafiq punya soalan, memang betul lah ada dia punya apa ni Okay, Puan Haliza Abdul Halim, sahabat saya daripada LHDN pun ada. Puan Haliza, kalau saya salah tolong betulkan orang LHDN ni kalau apa masuk ni saya risau sikit, takut nanti silap info pula. Terima kasih Haliza, join sekali. Okey, Tuan Zainal ada tanya lagi ni. Coach, kalau kita berjaya bid untuk beli rumah lelong, owner ataupun penyewa rumah yang kita beli tu tak nak keluar, apa tindakan yang boleh pembeli ambil? Okey, Tuan Zainal punya soalan ni sebenarnya kita tak cover lagi topik lelongan. Saya bercadang untuk buat tu minggu depan Tapi tak apalah, since Tuan Zainal dah tanya ni, saya jawab sikit soalan Tuan Zainal ni. Kalau katalah berlaku kes di mana kita dah berjaya bid rumah lelong tersebut, okey, pertama, tuan-tuan perempuan nak bid rumah lelong, saya syorkan beli rumah lelong yang dah tak berpenghuni. Jangan beli rumah lelong yang masih ada penghuni. Tak kisahlah penghuni itu penyewa ke, penghuni itu tuan rumah yang lama ke. Kalau boleh, sebelum kita bid, sebelum kita masuk lelongan tersebut, kita pastikan yang rumah tu kosong. Biarlah rumah tu macam rumah hantu sekalipun, biarlah rumah tu rumah busuk sekalipun, rumah tu dah tak ada rupa rumah sekalipun, as long as rumah tu kosong, Alhamdulillah. Rumah-rumah macam tu yang sepatutnya tuan perempuan consider untuk beli. Bila terbeli rumah yang ada pemilik, bila terbeli rumah yang masih ada penyewa di dalam tu, nanti bermasalah pula kita nak keluarkan penyewa tersebut. Ada kes di mana klien saya sendiri kes tu tak jauh berlaku dekat depan kawasan rumah saya ni juga, dekat Kajang ni. Dia dah terbeli rumah lelong. Sebelum dia beli tu dia tak pasti rumah tu ada orang ke tidak, dia tak tengok rumah tu ada orang ke tidak. Rupanya ada lagi penghuni, pemilik dia sendiri, pemilik asal dulu masih lagi duduk kat rumah yang sama, tak nak keluar. Bila kita keluarkan notice of demand, bila kita keluarkan notis tuntutan untuk penyerahan milikan kosong daripada dia kepada pembeli yang baru, pembida yang baru ni, tak nak keluar juga. Degil, memang degil orang ni kan. So apa yang kita buat, kita terpaksa membuat tindakan mahkamah. Membuat tindakan mahkamah, kita terpaksa filekan permohonan untuk mendapatkan vacant possession daripada mahkamah. So bila dah proses mahkamah tu, faham-faham je lah. Satu, memerlukan kos, yang kedua dia memerlukan masa. Jadi plus minus kat situ dalam dekat 10,000 jugalah kos yang dia terpaksa bayar untuk mengosongkan rumah tersebut, nak dapatkan perintah mahkamah tadi tu. Dan dalam masa yang sama, terlambat lebih kurang dalam 4 bulan ke 5 bulan dia nak tunggu proses tu selesai. Jadi itu yang saya syorkan tuan-tuan perempuan, macam Tuan Zainal, kalau kata berbalik pada soalan Tuan Zainal ni, kita boleh buat tindakan mahkamah untuk mengeluarkan, kita panggil dia untuk dapatkan vacant possession lah. So milikan kosong dalam bahasa Melayu, tapi memang renyah lah, renyah dan memerlukan kos yang agak tinggi. Jadi kenapa nak kena membazir duit, nak bayar peguam dan sebagainya kan. So macam saya ni, kalau saya syorkan tuan-tuan perempuan, bila nak beli rumah lelong, pastikan rumah tu kosong. Pastikan rumah tu kosong, tak ada penghuni. Biarlah rumah tu buruk pun tak ada masalah. Yang penting rumah tu kosong. Okay? Alright. So kita teruskan lagi dengan apa yang saya dah kongsikan. Tadi masuk hari yang keempat dengan Syafiq. Hari yang kelima semalam. Semalam kita dah bercerita panjang lebar berkenaan dengan profil kewangan dengan sahabat saya Tuan Eddie. Tuan Eddie Azwan menceritakan tentang kepentingan kita membuat profil kewangan. Kenapa perlu ada profil kewangan tersebut, kenapa kita perlu pastikan yang kita ni mampu untuk memiliki rumah yang kita idamkan, sebelum kita bertindak untuk membayar booking dan sebagainya, kita kena pastikan dulu. Kena pastikan dulu yang kita benar-benar mampu, pastikan dulu yang kita dah bersedia dengan profil kewangan kita. Sebab apa? Okey, kalau katalah tuan-tuan perempuan tak reti nak prepare benda tu dalam bentuk yang cantik, ada file dan sebagainya. Kalau tuan-tuan perempuan mungkin rasa macam benda tu tak begitu, orang kata apa, faham lah nak buat benda tu. Okey, semalam bila kita dah habis sesi semalam tu,
Tuan Eddie ada beritahu dengan kita, okay, insyaAllah dalam sedikit masa lagi ni dia akan sediakan dia punya template macam mana nak prepare profil kewangan tersebut. Dan saya tengah tunggu lagi Tuan Eddie sharekan benda tu pada saya. InsyaAllah bila dah dapat tu nanti saya akan masukkan dalam saya punya Telegram channel. InsyaAllah siapa-siapa yang belum join Telegram channel, okay, lupa pula nak upkan. Ni dia. Telegram channel saya ada kat bawah ni. So boleh masuk t.me/Coach Isaac. Masuk kat Telegram tu, cari je, search Coach Isaac tu, insyaAllah boleh jumpa. InsyaAllah boleh jumpa, masuk dalam Telegram channel saya. Nanti apa-apa handout yang dikongsikan oleh guest speaker saya, oleh sahabat-sahabat saya yang telah pun berkongsi dengan kita di segmen 30 minit bersama saya ni, saya akan masukkan di dalam Telegram channel tersebut. Dan dalam masa yang sama, video-video yang saya dah buat secara live ni, kalau tuan-tuan perempuan terlepas nak menonton secara live ni, tuan-tuan perempuan boleh tengok balik dalam Telegram channel saya juga. Saya dah compilekan masuk dalam YouTube dan saya masukkan juga dalam Telegram channel tersebut, insyaAllah. Okay, dan bagi mereka yang mungkin nak dapatkan kata-kata semangat, mungkin nak dapatkan motivasi, macam mana tips-tips hartanah dan sebagainya, setiap hari insyaAllah saya akan kongsikan di dalam Telegram channel tersebut. Kalau benda tu datang daripada orang lain, insyaAllah kita akan kreditkan balik apa yang telah di-sharekan di dalam Telegram tersebut kepada penulis asalnya, dan tuan-tuan perempuan boleh sikit sebanyak mendapatlah manfaat daripada apa yang telah dikongsikan di dalam Telegram channel tersebut. Okay. So berbalik pada apa yang telah Tuan Eddie kongsikan kepada kita semalam. Okay. So bila Tuan Eddie ceritakan tentang kepentingan profil kewangan ni, memang ramai di kalangan kita yang terbuka mata, termasuklah saya sendiri. Dulu masa mula-mula saya berguru dengan Tuan Eddie ni, saya ni bukanlah seorang pelabuh hartanah. Saya ni tak berani sebenarnya nak buat pelaburan. Saya ni jenis yang risk averse. Saya bukan risk taker, saya jenis risk averse. Saya susah nak ambil risiko tu. Saya tak berani sebenarnya nak ambil risiko sebab pengalaman mengajar saya lah. So supaya lebih berhati-hati. Okay, jadi bila masuk ke kelas Tuan Eddie dalam program GRIP yang IRELT anjurkan dulu, saya banyak belajar dari beliau, dan antara perkara mustahak, kita kena kenal pasti berapa net worth kita, berapa sebenarnya nilai kita, net worth kita. So nilai kita ni formula dia simple je. Aset yang kita ada tolak liability, dapatlah net worth kita. Okay, so aset kita ni macam rumah apa semua ni kan. Kalau katalah rumah kita sekarang ni masih lagi ada hutang dengan bank, so kita kena tolaklah benda tu sebagai liability. Mungkin nampak macam kaya, rumah harga 1 juta katakanlah kan, rumah harga 1 juta, rupanya hutang ada 1.5 juta. Itu masuk interest apa semua kan, jadi 1.5 juta. Rupanya kita ni miskin. Kita ni sebenarnya miskin. Bukannya ada rumah 1 juta tu kita boleh berbangga dengan kekayaan yang kita ada, sebab kita masih lagi berhutang dengan bank, plus interest, plus keuntungan yang bank charge tu, rupanya kita miskin. Ada hutang lagi 500,000 tambahan daripada apa ni. So itu yang tuan-tuan perlu berhati-hati. So prepare profil kewangan, pastikan yang kita betul-betul mampu, pastikan yang kita betul-betul layak, barulah kita bertindak untuk membeli hartanah. So itu antara perkongsian yang coach pula yang Tuan Eddie ceritakan semalam lah. Okay. Okay, Mr. Aki ada share kat sini, sebelum bid or beli rumah lelong, make sure turun ke site and tengok the unit. Yes, betul. So kena tengok. Tak boleh simply percaya dengan apa yang diletakkan gambar di dalam iklan tu. Kadang-kadang iklan tu sebenarnya menipu je, membongak semua tu kan. So kita kena pastikan yang benda yang kita nak bid tu, rumah yang kita nak beli tu, betul-betul kita dah tengok. Biasanya banyak kali dah sebenarnya saya share kata benda ni. InsyaAllah kalau ada rezeki dalam minggu depan ni kita akan kongsikan tentang lelongan ni. Tak apa, saya recap balik since ada Tuan Zainul dah tanya pasal lelongan ni, saya tambah sikit. Tuan-tuan perempuan sebagai pembida, banyak perkara yang tuan-tuan perempuan perlu fahamkan tentang bidaan dalam lelongan ni. Okay, yang pertama, dia ada tempoh masa yang rigid. Tempoh masa bila kita beli rumah lelong, dia tempoh masanya rigid. Kalau saya kata 20 hari, saya kata 20 hari lah. Jarang-jarang diberi pelanjutan masa. Kalau kita tak sempat nak selesaikan bayaran baki harga jual ataupun harga bidaan yang kita dah menang tadi tu dalam tempoh yang ditetapkan, sila bulan duit deposit 10% yang kita dah bayar tu boleh dihanguskan begitu saja. Itu yang pertama.
Okey, yang kedua, tuan-tuan perempuan perlu pastikan rumah tu memang tak ada apa-apa masalah, tak ada caveat, tak ada orang kata persekatan, boleh dipindahkan milik kepada tuan-tuan perempuan sebagai pembina. So bila ada kes-kes yang melibatkan caveat, tiba-tiba kita dah beli baru kita perasan ada caveat. Ada kes macam tu, klien saya sendiri. Dia dah buat bidaan, masa nak bida tu dia tak tanya saya dulu. Dia main belasah aja, pergi macam hero lah kononnya kan. Oh, aku menang bid, aku menang bid. Dia kebetulan kelakar cerita ni sebenarnya tuan-tuan. Dia pergi, dia menang bid sebab dia seorang je yang bid rumah tu. Tak ada orang lain yang bid. Memang murah rumah tu. Asalnya market value, dia check lebih kurang dalam 500 lebih. Tapi dia dapat rumah tu, dia bid dalam 480 macam tu lah. Jauh apa ni daripada harga yang sebenar lah, 480,000. Dia seorang je masuk, tak ada orang lain. Tak ada orang lain. Rupa-rupanya bila dah beli rumah tu, dia check, buat land search. Land search ni pun sebenarnya dia buat selepas, bukan dia buat sebelum. Dia buat selepas dah bid tu. Okay, bila dia buat lancer, rupanya rumah tu ada caveat. Saya cakap, ya Allah, tepuk dahi saya cakap, kau ni kenapa lah kau pergi bid rumah yang ada caveat kan? So tu yang aku cakap, selain daripada apa yang aku dah ajar kau sebelum ni, kau tak nak dengar. So bila dah bid, dah menang, Alhamdulillah, tiba-tiba buat lancer ada caveat. So barulah terhegi-hegi nak jumpa saya. Coach, macam mana ni coach? Nak buat ni ada caveat ni. Dah satu kerja pula saya kena buat urusan untuk melepaskan caveat dengan pihak apa tu, caveat tu dimasukkan caveat pendaftar, bukan caveat biasa, caveat pendaftar. Jangan main-main tuan-tuan ni, caveat pendaftar ni yang dimasukkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sebab Lembaga Hasil Dalam Negeri masukkan caveat tu disebabkan owner asal tu tak bayar cukai, tak bayar cukai pendapatan dia. Jadi bila tu saya duk riki check dengan pihak Lembaga Hasil apa semua, call lah sana, call sini, tanya kawan tu, tanya kawan ni. Alhamdulillah akhirnya kes tu tak payah bawa ke mahkamah. Untuk melepaskan caveat tu tak payah mohon perintah dari mahkamah. Kita dapat tulis surat pada wakil bahagian undang-undang dan bahagian undang di Lembaga Hasil Dalam Negeri dikeluarkan satu borang, dipanggil borang 19G lah, 19G untuk melepaskan tak silap saya lah 19G untuk melepaskan caveat pendaftar itu. So dia mohon ke pejabat tanah untuk keluarkan sendiri. Jadi kita tak perlu nak melalui proses dapatkan perintah dan sebagainya. Alhamdulillah lah, sudah selesai satu perkara. So tuan-tuan puan, nasihat saya, sebelum buat bidaan kena check dulu. Check banyak perkara. Rumah tu ada caveat ke, buat search dan sebagainya, ada orang duduk dan sebagainya. So itu antara perkara-perkara yang tuan-tuan puan perlu tengok lah. Okay, masalah kalau beli rumah lelong sekarang ni, tempoh masa terikat dengan PKP. Yes, tu antara perkara-perkara yang kita perlu look into lah. Dalam PKP sekarang ni banyak benda yang kita tak boleh nak buat, tak boleh nak jalankan seperti biasa. Jadi kekangan masa tu mungkin proses loan tu jadi terlambat dan sebagainya. Jadi itu yang mengakibatkan mungkin kita punya proses untuk loan disbursement, kalau kita buat loan dan juga proses untuk pendaftaran pindah milik dekat pejabat tanah tu akan tergendala disebabkan PKP yang ada sekarang ni. Okay, so kena berhati-hatilah. Okay, Abdul Muhaimin yang ditanya ni, Tuan, apa pandangan berkenaan markup loan? Kalau nak standby deposit, tak ramai yang mampu untuk beli rumah. Okay, kes-kes yang melibatkan markup loan ni, Tuan Muhaimin ni, sebenarnya tuan-tuan kena berhati-hati. Kena berhati-hati sebab apa? Saya tak suka sebenarnya nak cerita tentang markup ni sebab itu adalah perkara yang menyalahi daripada undang-undang. Banyak kes-kes yang berlaku, yang pernah berlaku dan dah terkantoi pun, dah terkantoi istilah yang kita gunakan tu kan. Bila valuer yang bersekongkol dengan pihak banker tu meninggikan atau meningkatkan harga markup, sedangkan harga hartanah di situ tak sampai pun ke harga yang sepatutnya. Okay, so sebab tu saya syorkan tuan-tuan puan, kalau katalah nak beli rumah di bawah market value dan dalam masa yang sama nak naikkan nilaian rumah tersebut, nak kautim dengan pihak banker ataupun dengan pihak valuer, kena pastikan bahawa harga median, harga pasaran di kawasan sekitar rumah yang kita nak beli tu at par dengan harga yang kita nak markup tadi tu. Faham tak? Jangan extravaganza markup sampai gila-gila. Okay, contoh. Ni pun sebenarnya salah ni, saya ajar ni benda tak betul sebenarnya. Tapi tak apalah, since apa ni Muhaimin dah tanya tu, saya just kongsikan kat sini. Katalah harga median pasaran kat situ 450,000. Itulah harga yang transaksi kita dah check kat Bricks, dah check dengan valuer 450,000. Okay, lepas tu ada transaksi-transaksi yang cuba kita nak buat, okay, kita cuba markupkan harganya 480,000, katakan extra 30,000 kat situ. Dan vendor ni sendiri nak jual pada harga 420,000.
Okey, so ingat vendor punya price RM420,000, harga median RM450,000, harga yang kita nak letak untuk markup tu RM480,000. Kan? Okey. So bila tengok ada 3 tier harga kat situ, harga vendor, harga yang median price dan juga harga markup yang kita nak buat. Okey, sebaik-baiknya sebenarnya tuan-tuan perempuan ikutlah harga median. Ikut harga median yang RM450,000 ni tadi. Jangan ikut harga yang markup yang kita nak buat tu RM480,000, which is benda tu susah kita nak kata apa, pastikan yang kita berjaya dapat. Sebab bila pergi ke bank akan tanya valuer akan bagi berdasarkan kepada harga comparison method lah biasanya comparison method yang ditentukan oleh valuer tadi tu berdasarkan comparison dekat kawasan sekitar dia juga. So kalau kita minta meripik merapu sampai 30,000 ekstra daripada harga median tadi tu, sebab selalunya lah benda tu susah nak meet lah, nak match dengan harga yang valuer boleh dapat. Jadi itu yang saya syorkan bila Muhaimin mungkin nak cerita pasal markup ni tadi, boleh cubalah boleh cuba, tapi jangan cakap saya ajar jangan cakap saya ajar pula boleh cuba, tapi kena pastikan yang kita dah fahami median price, dah check dengan valuer kata okey paling tinggi pun boleh pergi setakat ni, dan kena dapat persetujuan daripada vendor. Okey, ini satu lagi benda yang saya nak ingatkan. Markup mesti melalui vendor punya persetujuan. Kalau vendor tak setuju, jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali buat markup. Sebab kita banyak kes-kes yang kita dengar. Sekarang ni tengah panas, ada rent so-called within inverted comma. Rent yang kononnya buat kerja-kerja yang meripik ni lah. Dia markup, lepas tu masuk duit tepi kat dia. Tak pergi kat agensi, dia makan duit tu. Duit haram tu, tuan-tuan perempuan. Sebab vendor pun tak tahu yang dia markup tu, dan dia ambil kesempatan daripada kealpaan vendor tersebut. Jadi bila kes-kes macam ni sebenarnya mendatangkan masalah. Jadi pandangan saya sebaik-baiknya lah tuan-tuan perempuan gunalah harga yang diletakkan oleh vendor tadi. Sediakanlah dulu duit deposit. Tak ada duit deposit nak beli rumah ni sebenarnya mendatangkan masalah kepada diri kita, mendatangkan masalah kepada orang lain juga. Mendatangkan masalah khususnya kepada penjual ni tadi. Sebab dia kena tunggu tuan-tuan perempuan. Dia kena tunggu. Biasa kita nak beli rumah, kita dah kena ada deposit. Nak beli rumah, nak kena bayar 3% earnest deposit dulu. Lepas tu nak sign SPA, kena cukupkan 7% untuk dapatkan 10% deposit. Itu dalam kaedah biasa. Dari kes-kes yang biasa kita dengar sekarang ni, vendor terpaksa tunggu sebabkan buyer ni tak ada duit. Buyer tak ada duit, nak sediakan 10% deposit tu tak cukup duitnya, jadi dia buat markup, tunggu sampai dah towards the end barulah vendor tu dapat duit. Kena kesian. Vendor ni kadang-kadang dia perlukan duit tu segera, dia nak cepat dapat duit tu. Yalah, biasanya orang-orang yang jual rumah dalam keadaan sekarang ni orang yang terdesak tuan-tuan perempuan, nak cepat dapat duit. Bila dah terdesak, kita pula meleceh-lecehkan urusan tu, nak minta tu lah, nak minta ni lah, boleh markup lah apa semua kan. Jadi kesian sebenarnya kat vendor tu. Dan saya percaya sahabat-sahabat rent perlindungan tanah pun tak suka sebenarnya buat kes-kes markup ni. Tak suka, dan kalau boleh nak elakkan. Sebab komisen dia orang dapat lambat. Betul tak? Komisen korang dapat lambat lah. Kalau korang tunggu sampai loan dah disburse baru dapat komisen, dah towards the end nanti baru dapat komisen kan. Jadi itulah pesanan saya tuan-tuan perempuan sebagai bakal pembeli, sebaik-baiknya sediakanlah duit deposit 10% tu sediakan, untuk pastikan masa kita booking rumah tu kita dah boleh bayar 3%, masa kita sign je SPA kita dah boleh bayar 7%, nak cukupkan 10% deposit. So itu pandangan dan saranan saya. Okay, ada lagi. Tuan Wan Muhammad Rafiq lagi tanya, coach nak tanya, possible tak caveat dimasukkan selepas tarikh lelong? Contoh, sebelum lelong dah buat land search, tiada caveat, tapi lepas dah tarikh lelong, caveat tiba-tiba masuk. Possible? Possible. Caveat boleh dimasukkan pada bila-bila masa dengan syarat orang yang memasukkan caveat tu dia ada caveatable interest. Dia ada hak untuk mengcaveat. So caveatable interest apa ni? Nanti kita akan ceritakan dalam topik-topik yang akan datang. So hari ni sebenarnya kita nak santai-santai, kita nak cerita teknikal sangat. Okay, tak apa, nanti tuan Rafiq saya akan kongsikan berkaitan dengan caveat, berkaitan dengan undang ni untuk fasa yang kedua nanti. Kita baru je habis step yang pertama sebelum menjual rumah, apa yang kita perlu buat yang kita tengah summarize sekarang ni. Ketika nak beli rumah tu nanti bab undang-undang apa semua tu minggu depan insyaAllah, bermula esok. Okay, faham tuan, median price dan persetujuan vendor. Okay. Terima kasih Muhaimin atas soalan tadi. Okay, kalau katalah tak berapa jelas, nak dapatkan further info tu nanti boleh contact saya.
Macam mana pula kalau penjual berstatus bankrupt? Boleh tak pembeli meneruskan niat membeli tanah tersebut? Kalau penjual bankrupt sebenarnya tak boleh. Sebab tu penjual dan juga pembeli dua-dua kena buat bankruptcy search, kena buat carian kebankrapan di Jabatan Insolvensi. Kita sebagai peguam ni, saya bila nak dapat aja kes tu, benda pertama yang saya buat adalah buat carian. 3 jenis carian yang kita buat. Carian tanah, carian tanah untuk dapatkan status tanah tu. Carian kebankrapan, carian kebankrapan kalau misalnya kata penjual dan juga pembeli, yang dua-dua adalah individu, kita akan buat carian kebankrapan. Yang ketiga adalah carian insolvensi, carian SSM. SSM ni kalau misalnya kata penjual atau pembeli itu adalah syarikat, ataupun melibatkan pemaju hartanah dan sebagainya, kita kena buat carian SSM. So 3 benda ni kita kena buat carian dulu, dah kena pastikan tanah tu tak ada caveat, tak ada apa-apa sekatan, individu yang menjual ataupun membeli tu tak ada apa-apa masalah, kebankrapan dan sebagainya, dan syarikat tu masih lagi wujud ataupun belum digulung lagi. So ini perkara-perkara yang kita kena buat lah. Okey, Mr. Aki ada cakap lagi ni, banker pun selalu minta value ngarut-ngarut sekarang, kos nak buat kes markup ni. Itulah, sebab tu saya tak berapa gemar sebenarnya kes markup ni. Saya menyampah sebenarnya, terus terang cakap menyampah. Kadang-kadang kita nak menambahkan kerja lawyer, bila ada kes markup ni nanti kita serabut kepala kan. Jadi tuan-tuan perempuan sebagai perundingan tanah, sebagai rent pun kita syorkan lah, cari buyer yang betul-betul ada deposit. Cari buyer yang betul-betul dah bersedia nak beli rumah. Tapi betul lah, hakikatnya ramai yang nak beli rumah tak ada duit sekarang ni kan. Cakap dia nak beli rumah, tapi dalam masa itu yang saya kata, step sebelum beli rumah ni, itu yang saya panjang lebar ceritakan selama 5 hari ni. Sampai semalam saya bawa Tuan Eddie nak cerita profil kewangan, nak kukuhkan dulu kewangan tu, barulah bertindak nak beli rumah. Betul, memang saya menggalakkan ramai orang membeli rumah, tapi membeli rumah dengan cara yang betul, bukan membeli rumah dengan cara yang songsang ke apa ke, bukan. Beli rumah dengan cara yang betul. Pastikan kita susun profil kewangan, kita layak, kita mampu, baru kita beli rumah. Bukannya kita cuba nak mengada-adakan kemampuan tersebut, bukan. So ini harga markup lah apa semua. Ini semua mengada-adakan kemampuan, bukan betul-betul kita mampu nak beli rumah tu. Okay, so satu lagi benda yang saya nak ceritakan. Ini satu luahan perasaan saya lah. Orang-orang kita, especially orang Melayu kita lah. Minta maaf cakap lah, saya pun Melayu juga. Walaupun saya darah Jawa, tapi saya Melayu. Kan? Orang Melayu kita ni selalu nak beli rumah yang besar. Semua benda nak besar. Semua rumah nak landed. Semua rumah nak ada tanah. Sebab apa? Senang nak buat kenduri. Entah bila nak buat kenduri pun tak tahulah. Ni tengah pandemik COVID-19, tengah nak buat kenduri apa benda je kan. Nak beli yang landed, nak beli yang luas, yang besar, sebab senang nak buat kenduri, senang anak beranak nak datang apa semua. Perception tu kena tinggalkan tuan-tuan puan. Beli bukan berdasarkan kepada apa yang kita nak, tapi beli berdasarkan apa yang kita mampu. Itu yang paling utama. Kalau katalah kita ni tengok payslip, tengok gaji, dah discuss dengan Syafiq apa semua ni, kemampuan kita beli setakat 200,000 ke bawah, katakanlah 200,000 yang ke bawah. So istilahnya alang-alang. Alang-alang aku nak buat loan ni, aku buatlah maksimum. Buatlah maksimum. Tu Syafiq pun tolonglah ni semua ni, sebab kan nak comply dengan apa yang kita nak kan, buatlah maksimum. Sampai dah santak-santak, sampai dah orang kata apa, nak terkencit dah orang kata. Nak terkencit dah, nak bayar bulan-bulan tu kan. So tu yang kesilapan kita. So kita beli berdasarkan kemampuan. Beli relax-relax je. Beli kita selesa. Kalau katalah kita dengan gaji 3,500 sebulan, kita selesa dengan harga rumah di bawah 200,000. Kenapa kita nak kena pening-pening kepala nak dapatkan juga harga rumah yang 300,000? Kan, harga rumah yang kita tak mampu kan. So kita beli setakat kemampuan kita. Kita nak relax-relax je. Macam sekarang pandemik COVID-19, ramai orang tak boleh bekerja, ramai. Kalau katalah beban hutang kita tu sampai dah terjerut leher macam nak mampus dah. Kan, cuba bayangkan tengah pandemik ni, tak boleh nak bekerja dan sebagainya, tak boleh nak buat extra income dan sebagainya. Macam mana kita nak survive, nak sustain tuan-tuan puan? Sebab tu kes-kes markup apa semua ni saya tak berapa gemar. Tuan-tuan puan kena fikir kat situ lah. Fikir long term, bukan fikir nak dapatkan masa tu juga, bukan fikir short term. So itu saranan saya. Kan saya dah bebel ni. Sorry lah kalau saya terbebel panjang lebar. Tuan Saifuddin, adakah wajar syorkan penjual untuk membuat valuation dahulu untuk mendapat harga ideal? Memang sepatutnya kena buat valuation ni. Penjual pun suka hati je letakkan harga. Ingat rumah dia cantik sangat lah tu. Letak harga melampau-lampau lah tu kan. Lepas tu suruh rent jual. Tunggulah 4-5 bulan pun tak jual lagi rumah tu. Ikut kemampuan kelayakan. Yes, betul. Itu yang saya syorkan, saya sarankan. So itu yang just to recap. Tengok 1 jam dah.
Kata tadi setengah jam je, alamak, dah terlebih dah kan So masuk 1 jam juga idea. Aduh, memang tak boleh buat 30 minit bersama Coach Aizat. Lepas ni saya tukarlah nama rancangan ni, sejam bersama Coach Aizat. Sejam bersama Coach Aizat kot, tak boleh 30 minit dah. Okay, so itulah yang kita dah pelajari selama 5 hari sepanjang minggu lepas sebelum menjual rumah daripada Pak Lah, daripada Rian Haslinda, daripada Abang Mogi Jambu kita, Syafiq dan daripada Tuan Eddie. So itu semua yang kita dah recap balik apa yang kita dah bincangkan pada hari ini. Dan insyaAllah bermula esok kita dah masuk fasa yang kedua. Fasa yang kedua ni ketika tuan-tuan perempuan nak beli rumah, apa yang tuan-tuan perempuan perlu ketahui. So esok insyaAllah sepanjang minggu depan ni, daripada hari Isnin sampai lah hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sampai Jumaat, 5 hari insyaAllah kita akan ceritakan tentang apa yang tuan-tuan perempuan perlu buat, apa yang tuan-tuan perempuan perlu ketahui ketika nak beli rumah. Masuk topik isi booking form, masuk topik membayar deposit, masuk topik sign SPA dengan lawyer, legal fee, disbursement, stamp duty dan sebagainya. Okay, so itu minggu depan kita akan belajar insyaAllah. Dan saya harapkanlah tuan-tuan perempuan kongsikan maklumat ni, sampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Itu semua ibadah tuan-tuan perempuan. Saya berkongsi kepada tuan-tuan perempuan dan tuan-tuan perempuan berkongsi pula apa yang saya kongsikan ni kepada kawan-kawan yang lain. Lepas ni video live saya ni boleh sharekan di Facebook masing-masing. Lepas ni saya download pula dalam YouTube punya video tu, tuan-tuan perempuan tengok dan kongsikan pula kepada kawan-kawan yang lain. Itu semua adalah amal jariah dan ibadah kepada kita semua. Okay, so saya harap dengan perkongsian saya ni ramai lagi yang terbuka mata nak beli rumah dengan cara yang betul. Jangan beli rumah ikut suka-suka hati, jangan main taram je kan. So apa ni terbaik coach info hari ni. Okay, sekejap saya masuk. Banyak pula komen-komen. Bayangkan kita ni sendiri sebagai owner, kita rela tak bayar markup dan tunggu bank disburse baru dapat duit kita yang 7-8%. Betul? Tuan Hafizul betul. Ini yang saya selalu tekankan. Jangan fikir diri kita je. Saya ni bayar pertama kali nak beli rumah, tolonglah saya, kesianlah kat saya. Betul, memang kesian. Tapi dalam masa yang sama, kesiankan diri kita kalau kita jadi vendor tu. Cuba letakkan diri kita di tempat vendor tu sendiri. Macam mana perasaan kita. Nak kena tunggu lama sebagainya kan. Okey, sekejap saya akan masukkan okey. Nampak apa yang saya tulis tu? So inilah sebelum beli rumah apa yang tuan-tuan perempuan perlu lakukan. Yang pertama, kenal pasti kemampuan diri sendiri. Okay, banyak kali dah kita bincangkan, banyak kali dah saya bimbangkan tentang benda ni. Yang kedua, buat profil kewangan macam mana yang dah disyorkan oleh Tuan Eddie Azwan semalam. Yang ketiga, kaji dan pastikan nilai pasaran rumah. Pasaran rumah, valuation rumah tu macam mana yang Pak Allah dah ceritakan kepada kita. Dan berurusanlah dengan perunding hartanah berdaftar. Jangan sekali-kali kita berurusan dengan broker-broker haram. Pastikan kita dah check dia ada rentek. Rentek tu pula kita dah tengok dia masih lagi berdaftar dengan lembaga ataupun tidak. So jangan bayar kepada insan-insan ataupun bayar kepada individu. Kita masukkan duit deposit, earnest deposit tu ke akaun milik syarikat agensi hartanah, bukan atas nama individu dia. Dan seterusnya pastikan dokumen sokongan lengkap dihantar kepada banker ataupun mortgage consultant. So kita kena lengkapkan dokumen tu, kita submit kepada mortgage consultant tu dan kita kena pastikan yang kita punya kelayakan yang kita dah kira berdasarkan profil kewangan tadi tu. Jangan mohon loan yang menyebabkan kita terjerat ataupun terjerut leher. So beli berdasarkan kemampuan. Yang seterusnya, yang paling mustahak sekali, bila dah buat semua usaha, dah buat semua langkah-langkah yang saya syorkan tadi, yang sahabat-sahabat saya dah syorkan selama 5 hari kita belajar tadi tu, yang terakhir sekali kena istikharah tuan-tuan puan. Istikharah dan tawakal lah. Tawakal kepada Allah. Sebab semua apa yang kita rancangkan, apa yang kita dah niatkan, apa yang kita nak buat tadi tu takkan jadi kenyataan kalau Tuhan tak izinkan, kalau Allah tak izinkan. Jadi kita kena pastikan yang segala apa yang kita buat tu kita buat dengan baik dan seterusnya kita istikharah dan tawakal lah kepada Allah. Okey. Mas komen kat sini, setuju buat 1 jam. Mas kena bayar lah macam tu kena bayar ekstra 1 jam, 30 minit lagi tambah. Okey, betul coach. Kadang owner nak jual rumah, mereka tinggal tinggi daripada market value dan tak mahu turunkan harga, kesian bayar. Okey tu.
Owner ni memang kadang-kadang susah juga nak educate owner-owner ni sebab dia orang tak reti nak kata apa mendengar apa ni saranan daripada perunding-perundingan tanah. So owner-owner ni be realistic, tengok pada harga yang apa ni dah disyorkan oleh perundingan tanah. Jangan kita syok sendiri letak harga kita lah. Terima kasih Coach, sangat bermurah hati. Moga Allah memberikan rezeki mencurah. Amin. Okay, terima kasih. Saya pun doakan yang sama pada Tuan Saifuddin. Semoga rezeki sahabat-sahabat yang menonton rancangan live ni dimurahkan dan dilimpahkan rahmat Allah SWT. Banyak owner shop sendiri letak harga lebih market value. Betul. Setuju, sejam. Semua kena bayar lebih ni kat saya ni. Dah gurau-gurau je. Okay, terima kasih banyak-banyak semua kepada siapa-siapa yang dah menonton rancangan live ni. InsyaAllah esok kita mulakan fasa yang kedua ketika membeli rumah. Okay. So stay tune bersama saya, setia bersama saya, tolong kongsikan apa maklumat yang saya dah sampaikan ni, ajak seramai mana kawan-kawan yang boleh join bersama. Kita ada beberapa hari lagi, hari ni hari yang ke-6, ada lagi 8 hari. Kalau tak disambung lah PKP tu kan. So sampai 14 hari bulan Jun, insyaAllah kita akan teruskan perjuangan kita menuntut ilmu, perjuangan kita untuk berkongsi ilmu, perjuangan kita untuk memastikan lebih ramai lagi masyarakat kat luar sana memiliki hartanah dalam tahun 2021. Okay, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.